Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, nama saya Muhammad Adli Haizi bin Adnan. Nombor metrik I183032994. Baik, saya akan menerangkan berkenaan dengan tokoh ulama, salah seorang tokoh ulama Sufi, iaitu Syekh Syakik Al-Balkhi. Baik, kita pergi kepada pengenalan yang pertama, berkenaan dengan tajuk ini, iaitu akhlak merupakan salah satu elemen penting dalam setiap diri umat Islam. Hal ini kerana ukuran peribadi seseorang itu akan dilihat melalui akhlaknya. Perkara ini dilihat sangat membantu dalam menjaga hubungan kita dengan manusia. Tidak hanya mendorong dalam membentuk hubungan dengan manusia semata-mata sahaja, akan tetapi hubungan kita dengan Allah SWT juga akan bertambah baik. Baik, melalui pengenalan ini, kita akan melihat bagaimana tokoh ulama ini dalam membentuk peribadi akhlak diri mereka dalam menuju makrifat kepada Allah SWT, di mana kita sedia maklum bahawa ilmu akhlak dan juga tasawuf ini adalah bertujuan untuk mendapat mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Baik, yang pertama kita akan pergi kepada riwayat hidup Syekh Syakik Al-Balkhi ini, di mana nama penuh beliau ialah Syakik bin Ibrahim Al-Azdi, di mana kunyah beliau ialah Abu Ali Al-Balkhi. Di mana nama Al-Balkhi ini dalam kunyah yang diberikan dalam nama beliau ini merupakan merujuk kepada daerah, yang ini tempat beliau dilahirkan. Ada riwayat lain yang mengatakan bahawa Balkhi ini merupakan salah sebuah perkampungan sufi yang terkenal, di mana di situ lahirnya beberapa ulama sufi di kawasan tersebut. Seterusnya, Syekh Syakik Al-Balkhi wafat pada tahun 194 Hijrah bersamaan dengan 810 Masihi, yang mana beliau merupakan salah seorang guru sufi yang terkenal di Khurasan. Seterusnya, peristiwa ini di mana sebelum Syekh Syakik ini menuju ke arah kesufian, berbagai peristiwa yang telah dilalui oleh beliau. Antara peristiwanya ialah perjalanan Syekh Syakik Al-Balkhi menuju ke Turki atas urusan perniagaan, di mana di sana Syekh Syakik pergi atas urusan perniagaan beliau, kerana beliau merupakan seorang pedagang. Di mana ketika di sana Syekh Syakik bertemu dengan seorang kelompok yang digelar Al-Khuluqiyah, yang merupakan kelompok masyarakat yang merupakan masyarakat penyembah berhala, di mana beliau ni apabila bertemu dengan ketua kelompok Al-Khuluqiyah ini, beliau menyatakan bahawa perbuatan mereka itu adalah salah, di mana mereka menyembah berhala, bukan menyembah Allah SWT. Lalu pemimpin Al-Khuluqiyah ini menyatakan, sekiranya perbuatan mereka itu salah, kenapa Syekh Syakik ni masih keluar daripada kawasan dia untuk berniaga? Sedangkan Syekh Syakik berkata, Allah SWT ni maha kaya, maha pemberi semua kan. Jadinya pemimpin Al-Khuluqiyah ni menyangkal lah, maksudnya dia membantah akan perbuatan Syakik tersebut. Sekiranya Allah ni maha pemberi dan sebagainya, kenapa dia perlu keluar daripada kawasan dia kan, untuk mencari rezeki. Begitu juga dengan dengan peristiwa yang mana Syekh Syakik melihat seorang budak
yang bermain-main dengan penuh sukaria di musim kemarau yang kering, di mana keadaan di situ pada satu ketika mengalami kemarau. Tetapi budak ini, seorang budak ini, dia tak kisah, dia tak kisah dengan keadaan kemarau tu, malah dia bermain bersukaria macam tak ada apa yang berlaku lah. Jadinya Syekh Syakik ni bertanya kepada dia, kenapa kamu masih bersukaria sedangkan keadaan di sini dalam keadaan kemarau? Sebab orang lain semua masih dalam keadaan yang sedih kan, tak ada makanan dan sebagainya. Lalu budak kecil ini dia berkata, sesungguhnya Tuhan aku Maha Pemberi, Maha Berkuasa. Dia yang mengaturkan segalanya. Tuhan dia maksudnya kat sini ialah Allah Subhanahu Wa Taala lah. Jadinya apabila mendengar kata-kata kanak-kanak tersebut, Syekh Syakib mula sedar akan nikmat yang selama ini diberikan oleh Allah kepada dirinya, tetapi dia tak gunakan dengan jalan yang betul lah. Maksudnya tidak bersedekah ke dan sebagainya lah kan. Lepas tu kesufian Syekh Syakir Al-Balkhi ini diakui sendiri oleh gurunya, iaitu Syekh Ibrahim Al-Adham, yang merupakan salah seorang tokoh sufi yang masyhur juga pada ketika itulah, di mana Syekh Ibrahim ni mengatakan bahawa Syekh Syakir ini sendiri merupakan salah seorang tokoh sufi yang sangat disegani lah. Baik, seterusnya kita pergi kepada perwatakan. Beliau merupakan salah seorang yang kaya, yang berketurunan orang kaya di Khurasan. Beliau ini rajin berdagang keluar tempat asalnya untuk mencari hasil lah kan. Walaupun dia ni kaya, tapi Syekh Syakir ni tidak sombong. Seterusnya kita pergi kepada pendidikan Syakir Al-Balkhi, di mana Syekh Syakir ini telah berguru dengan 1,700 orang guru, bukan sahaja dari ilmu tasawuf, akhlak dan tasawuf, bahkan dari ilmu-ilmu lain, ilmu hadis, ilmu Al-Quran dan sebagainya. Dan Syekh Ibrahim itu merupakan guru beliau dalam ilmu dalam akhlak dan tasawuf ini, di mana beliau bukan setakat guru, bahkan menjadi kawan rapat kepada Syekh Syakir Al-Balkhi. Beliau telah menghasilkan beberapa buah kitab dan dianggarkan jumlah kitabnya itu sebanyak beberapa pikulan unta. Seterusnya karya-karya Syekh Syakir Al-Balkhi agak sukar agak sukar untuk saya mencari, sebabnya dengan keadaan sekarang ni kan yang terbatas. Jadinya saya dapat satu kitab beliau saja, di mana kitab ini menceritakan berkenaan dengan adab-adab untuk bagaimana untuk meningkatkan adab di dalam diri seseorang. Seterusnya kesimpulan daripada kisah Syekh Syakir Al-Balkhi ini, pengalaman atau peristiwa yang dilalui oleh Syekh Syakir Al-Balkhi wajarlah dijadikan sebagai contoh tauladan yang baik dalam usaha kita memperbaiki akhlak diri kita, sekaligus mencari jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dipandang mulia olehnya. Dan faedah apa yang saya dapat melalui tugasan ini ialah tidak terlalu menggantungkan kesenangan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dunia, sentiasa merendah diri dalam setiap perkara, sentiasa mengambil peluang dan ruang untuk melakukan sebarang jenis kebaikan, rajin berusaha untuk mendapatkan suatu perkara, sentiasa mengutamakan Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap perkara yang dilakukan. Dan ini merupakan salah satu kata-kata mutiara daripada Syekh Syakir Al-Balkhi, di mana beliau berkata, jika orang alim, yakni ulama, sibuk dengan kerakusan dan menumpuk-numpuk harta, maka kepada siapakah orang bodoh hendak mencari tauladan? Jika serigala menjadi pengembala, lantas siapakah sebenarnya yang akan mengembala kambing-kambing? Apa yang cuba disampaikan oleh Syekh Syakir Al-Balkhi ialah jangan terlampau khusyuk untuk mencari kesenangan dunia, kerana jika seorang ulama pun sibuk mencari kesenangan dunia sehingga melupakan masalah-masalah yang ada di sekelilingnya,
maka rakyat-rakyat umum, masyarakat umum ni tak tahu kepada siapa lagi mereka nak mencari penjelasan. Seperti itu jugalah bagaimana serigala. Sekiranya serigala menjadi pengembala, dan kita tahu bahawa serigala ni seekor binatang yang buas, kan. Apabila dia menjadi pengembala, siapakah sebenarnya akan mengembala kambing-kambing, kan? Sedangkan serigala sendiri yang menjadi pengembala, kita dapat jamin ke kita punya kambing-kambing tu akan selamat, kan? Macam itulah kita manusia taksub dengan hal-hal keduniaan sehingga melalaikan diri kita. Jadinya itu saja sedikit sebanyak yang dapat saya kongsikan kepada anda semua. InsyaAllah semoga bermanfaat. Itu saja daripada saya. Jazakallahu khairan kasiran. Assalamualaikum.